jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari ini dengan bahan kurangnya adalah bersama-sama kita berkumpul dalam forum perdana bersama-sama anjuran Pusat Pengurusan Zakat dan juga Surau Abdul Rahman Auf. Jadi sebelum itu yang berusaha Tuan Pengurusi kita Tuan Haji Abdul Mu'in, barisan JK, barisan tamu kita, sebelum saya memperkenalkan panel dan moderator yang akan bersama-sama dalam forum kita pada hari ini, ada beberapa info yang ingin sampaikan. Pertamanya, saya mewakili pengurusan Jawatankuasa Surau Abdul Rahman Auf mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari sepanjang kami menjalankan tugas-tugas di surau ini terdapat kekurangan. Jadi ada beberapa juga info dari Pusat Pengurusan Zakat. Namanya pada hari ini Pengurusan Zakat bergerak dibuka di bawah sana dekat tepi kemah. Antara yang boleh kita buat adalah antaranya permohonan potongan gaji zakat, taksiran dan bayar zakat, juga zakat KWSP, pengeluaran Asina, Lestari Citra dan pengeluaran khas yang dikenakan zakat. Yang ketiga, setiap bayaran zakat minimal RM50 melayakkan anda untuk menerima manfaat skim khairat kematian sehingga RM3,000 daripada PDZ, dan juga cenderung hati menarik menanti membayar zakat pada hari ini. Dan juga lain-lain yang terdapat di kaunter zakat bergerak antaranya adalah pembayaran zakat kendaraan, zakat emas dan perak, zakat perniagaan dan juga zakat dan wang simpanan. Jika anda tidak mahu membuat pembayaran zakat, boleh minta tolong buat perkiraan pun, diorang boleh bantu. Okey. Jadi insya-Allah pada hari ini bersama-sama kita adalah yang pertamanya saya akan memperkenalkan moderator untuk forum kita pada pagi ini. Yang berada di sebelah kiri saya dan berada di sebelah kanan anda lain tak bukan Man dan jawab. Okay, Man, cara mana? Saya Alhamdulillah. Kenal Man? Cukup minum tadi? Alhamdulillah. Okey, sebelah kiri di tengah adalah ramai juga mengenalinya, adalah Al-Fadhil Ustaz Al-Fihan. Terima kasih diucapkan. Dan juga panel kita yang kedua adalah Ustazah Yani Nur Hidayah. Jadi saya mewakili Kak Sarah mengucapkan jutaan terima kasih dan sudi hadir dan meluangkan masa bersama-sama dengan hari ambisi di Surau Abdul Rahman Auf di sebelah. Jadi tanpa buang masa, saya menyebut untuk memulakan forum kita pada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah buka? Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, masih lagi selamat pagi Assalamualaikum semua. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, terima kasih terutama kepada Sarah, saya mula-mula ingat Sarah tu nama perempuan mana entah kan. Rupanya Surau Abdul Rahman. Tu saya tanya juga Sarah, Ustaz dah kenal dah. Ustazah ni nama Sarah macam siapa rupanya. Baru saya tahulah. Alhamdulillah, Sarah di hati, betul lah. Maknanya Sarah di hati kena buat macam ni. Terbaik. Alhamdulillah, jadi Sarah di hati. Tengok yang live tu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, tak kisahlah berapa ramai pun yang ada depan saya, lebih kurang 3.6 juta penonton dah. Biasa dah macam ni. Sampai tak cukup kadang-kadang. Saya dengan Ustaz Kilhai ni bukannya orang lain, kita orang ni dah rapat sangat dah. Saya dengan Ustaz dah berapa tahun tak jumpa, sejak PKP tak jumpa. Ni baru pertama kali jumpa lepas PKP. Rasa lepas 3 tahun Ustaz 3 tahun. Tu saya cakap dalam hati saya, cakap Alhamdulillah. Sebab apa? Pertemuan ni juga hari ni tuan-tuan, zakat pun pertemukan juga saya, surau ni pun pertemukan saya dengan Ustaz. Saya dah doa-doa dah kalau tak boleh jumpa lah Ustaz kat dunia ni, harap-harap boleh jumpa kat syurga nanti. Itu pun kalau Ustaz masuk lah. Saya minta kalau Ustaz masuk nanti, kalau tengok saya tak ada dekat syurga, Ustaz carilah saya kat neraka. Sebab sahabat yang baik dia yang boleh tarik nanti Ustaz. Ustazah boleh tarik. Ustazah pun boleh tarik. Boleh tarik. Ustazah dah kahwin dah Ustaz?
Dah alhamdulillah. Cukup. Itu dia. Ingat kalau belum kahwin tadi nak tanya orang mana? Ustazah orang mana Ustazah? Saya waspi. Oh, orang Salam. Sekali pandang macam orang rumah saya pun ada. Tu. Tapi tak apalah, itu semua permainan duniawi semua. Saya takut nanti kita banyak bergurau, nanti ada petir daripada luar pula masuk. Tu. Saya pun tuan-tuan dan puan sepatutnya tengok daripada jadual tu, poster tu pukul 9. Pukul 9 kan. Kita mula lewat sikit tak apa sebab saya memang saya cakap terang lah, Ustaz datang 9.45 tadi tu, saya tak tahulah, saya kiam mulai dekat rumah. Saya mungkin kat Kuala Lumpur dekat sikit lah, Ustaz mungkin masa tu kat Johor ke apa datang. Tak mungkin kejar masa Ustaz. Jadi saya dengan Ustaz Akil Haid ni tuan-tuan, alhamdulillah lah, dah lama tak jumpa gurau-gurau ni, dah biasa dah kan. Tapi ada batas-batas dia lah. Sebab Ustaz Akil Haid dengan saya ni mana-mana pergi, dia lah cikgu saya, dia lah guru saya. Kalau kita ni tuan-tuan dan puan berguru dengan internet kan, kadang-kadang kita baca dalam grup WhatsApp apa semua tu, tak ada guru sebenarnya. Entah benda tu mana-mana, entah yang berangkai-berangkai kita share kan, pahala kita pun tak tahu betul ke tak betul. Betul tak? Jadi saya dengan Ustaz Akil Haid ni, selain daripada PPZ temukan saya dengan Ustaz Akil Haid, banyak lagi ustaz-ustaz yang diorang temukan. Itu pasal bila pergi mana-mana orang kata Ustaz Akil Haid ada, mesti ada anak murid dia, Akil balik. Akil Haid, Akil balik. Dia mesti ada anak murid dia. Kan? Jadi tak kisahlah tu semua, yang pentingnya saya rasa gembira lah sebab kita dah dipertemukan balik. InsyaAllah lepas ni banyaklah program-program zakat yang kita boleh anjurkan bersama dengan Ustaz Akil Haid. Orang kata job tak habislah sampai kiamat Ustaz. Nampaknya mata duitan juga saya ni. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sambil-sambil kita relax-relax santai-santai ni, akak-akak semua dekat sini. Cuma nak tanya satu je lah, hari raya tahun ni rasa seronok tak? Seronok sangat tak? Yang pertama sekali saya tahu sebab apa seronok. Sebab KWSP dah keluar, bukan balik kampung, KWSP dah keluar. Siapa yang dah ambil 10,000? Angkat tangan. Yang dah habis? Yang dah habis angkat tangan. Tak apa, tak kisah. Yang pentingnya suami keluar 10,000, isterinya keluar 10,000, 20,000 tahun ni. Balik enjoy. Betul tak? Baju raya sini siapa yang 10 pasang? Perempuan, cuba angkat tangan. Tak ada. Okey, kalau tak ada baju raya 10 pasang, tudung 10 pasang mana? Tak ada juga. Yang gelang sampai ketiak ada? Pun tak ada juga. Alamak. Tak apalah, yang pentingnya gunalah 10,000 tu untuk masa depan ke, untuk anak-anak ke, tak kisahlah. Yang pentingnya kita guna cara yang berhemah. Alhamdulillah, sebenarnya saya dengan Ustaz Akil Haid biasanya berdua je. Tapi hari ni tuan-tuan kita ada dengan Ustazah Nur Idayu. Da'i. Alhamdulillah. Program TV3. Masya-Allah. Kita astro Ustaz, jarang tengok TV3. Kan? Kita astronomi kan. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ni nak santai-santai relax-relax je. Kita ambil masa lebih kurang, tadi pihak surau kata lebih kurang dalam 4 jam setengah baru habis kan. Alhamdulillah lah, saya baru lepas solat duha tadi. Ustaz dah lepas dah? Dah alhamdulillah tadi masa on the way tadi. Jadi kita nak sama-sama tuan-tuan. Hari raya ni hari raya seronok juga. Lepas seminggu daripada hari raya ni nak tahu juga macam mana kita punya peningkatan iman kita kan. Lepas daripada Ramadan tu, adakah Ramadan itu kita gunakan sebulan tu tempat kita untuk kembali pada fitrah. Lepas daripada Ramadan tu jahanam kan. Sama ada kita teruskan juga kita punya orang kata waktu Ramadan tu, yang sebulan tu yang kita gunakan sebaik mungkin. Kita solat sunat banyak, mengaji banyak, bersedekah banyak, lepas tu buat amalan kebaikan banyak, tak buat benda-benda yang tak berfaedah. Ustaz, tengok benda-benda yang tak berfaedah apa semua kita tolak tepi. Pasal apa? Kita tahu bulan Ramadan. Tapi bila lepas dia bulan Ramadan, takut-takut kembali balik kita pada perangai yang asal. Itu yang tak nak tu kan. Kalau boleh sebulan tu, Allah dah bagi peluang sebulan tu, ada lebih tu kita buat yang terbaik. Saya bukan cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan je, saya sendiri pun saya cuba juga. Lepas daripada puasa tu, adakah kita kekalkan momentum tu? Macam contoh puasa 6. Ni yang kita nak borak ni, nak santai-santai. Lepas tu pasal hari raya. Itu juga kita nak borak-borak santai-santai sebab Ustaz Akil Haid pun dah ada dekat sini.
Jadi soalan yang simple-simple nanti mungkin ujung-ujung nanti ada siapa-siapa yang nak tanya soalan tu boleh angkat tangan lah. Boleh tujukan soalan tu pada Ustaz Akil Haid pun boleh, dengan Ustazah pun boleh. Tapi yang pentingnya dekat sini, kita nak sama-sama bagi pencerahan. Bila ada ustaz, ada ustazah dekat sini, maknanya ilmu tu sampai dekat kita. Dan kalau boleh, yang rakam-rakam tu masuk dalam grup WhatsApp, sampaikan pula pada kawan-kawan kita yang tak datang. Boleh ke tak boleh? Boleh, Alhamdulillah. Jadi ustaz saya mukadimah ni memang selalu panjang ustaz, kan? Sebab saya dengan pengurusi majlis lebih kurang je. Kalau kita buat grup tu bocil, lebih kurang itu badan. Kan? Jadi simple-simple je ustaz. Kadang-kadang hari raya baru-baru ni, bila dapat duit KWSP, dengar ceritanya peniaga-peniaga dekat jalan tar tu, tahun ni jangan kata jalan tar ustaz. Yang baru-baru ni dekat mana lah, yang Ifah Raziah buat event tu pun orang 1,000. Dengan tak tahu mana SOP, tak mana orang 1,000. 7 hari betul-betul non-stop ustaz. Non-stop, berapa jam non-stop, daripada malam bawa ke pagi, malam bawa ke pagi. Itu kita tak nak orang kata apa, kita tak nak sangka buruk lah, kan. Di mana pencarian orang kata apa, bulan Ramadannya, di situ nak cari rezekinya, kita tak boleh nak cakap apalah. Tapi yang pentingnya ustaz dekat sini, ada orang nak tanya pasal baju raya. Baju raya, dengar cerita bila dapat KWSP 10 pasang seorang. Lepas tu bila zaman sekarang ni ustaz, zaman TikTok. Ada TikTok sini, adik-adik ada TikTok tak? Ni ada TikTok? Ada angkat tangan? Ada? Nanti follow abang follow abang. Abang ada buat banyak share tu video-video live. Dekat TikTok tu sendiri ustaz, kadang-kadang orang kata berlumba-lumba. Yang macam abang-abang ni, ustaz-ustaz kita depan ni pakai baju apa pun tak apa kan. Tapi adik-adik kita ni, anak-anak kita ni kadang-kadang baju kawan dia lilap-lilap sikit tak boleh. Yang seorang ni baju macam ni tak boleh. Jadi amalan tu takutnya dibawa-bawa ke masa datang ustaz. Adakah dengan cara macam tu kita risau bukan apa. Sebab dalam Islam sendiri pun, bila bulan Ramadan tu, itu yang paling penting sebenarnya. Bila kita dah beraya tu, dah masuk Syawal tu, hari kita menunjukkan kegembiraan, tapi tak naklah sampai membazir. Sampai kita berlumba-lumba. Ada tu masing-masing dekat sini, sosial media dia, contohlah Minah A dengan Minah B. Bila dia masuk grup WhatsApp dia dengan family dia, macam ni, berlumba-lumba pula kita nanti, kan. Jadi nak relax-relax santai-santai, ustaz bolehlah bagi pencerahan. Sebenarnya untuk menyambut Syawal ni, sebenarnya apa yang sebenar-benarnya yang perlu kita ada, yang paling simple, yang paling jelas, supaya semua orang tahu. InsyaAllah kalau tak untuk raya ni, raya haji nanti, kita cuba perbaiki. Silakan ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dirahmati lagi kita kasihi, tidak lain tidak bukan superstar kita pada pagi ini, merangkap moderator kita Al-Fadilatul Syekh Ustaz Man Raja Lawak. Siapa tak kenal, daripada kumpulan ni masuk kumpulan ni, masuk kumpulan sana kumpulan sini, tapi PPZ tak pernah lupa dengan Amin. dengan Man ni. Inilah Man, orang kata Man, kalau Allah nak berikan kebaikan kepada seseorang tu, Allah mempermudahkan jalan dalam beragama ni. Jadi entah ni, orang agama ingat dengan entah ni. Jadi insyaAllah kalau memang anda tak ada di dalam syurga, nanti anda carilah. Tapi kalau anda masuk syurga, kalau anda masuk syurga lah, serupa lah balik. Tapi Alhamdulillah, insyaAllah kita juga ada berteman bersama ni waktu duha kita dengan Fadilah Ustazah Nur Hidayu, kalau silap betulkan nama, yang terzahir daripada program reality Da'i, Masya Allah. Kita ramai ustaz-ustazah yang sekarang ni Masya Allah, yang menjadi pelapis dan pelopor kepada para asatizah kita yang lebih terdahulu. Terima kasih kepada pihak PPZ Wilayah Persekutuan. Terima kasih kepada Sarah. Betul lah Man, Uni Sarah ni teringat aku bulan puasa, kuih Sarah pun ada.
Tiba-tiba raya pun jumpa juga Sarah kan. Memang tadi semalam saya tunjukkan apa nama poster ni Ustazah, poster ni pada sahabat-sahabat. Dia kata dia nampaklah wajah Ustazah Da'i Nur Hidayah kat situ. Dia kata, oh ni lah Sarah, dia kata. Ada banyak kau punya Sarah, ini Da'i lah. Dia cakap, oh ya. Sarah tu singkatan daripada surau Abdul Rahman Auf. Masya Allah. Sekarang ni zaman shortcut. Apa-apa pun shortcut. Tapi iman ni tak boleh shortcut. Dia mesti melalui proses. Betul. Kan? Jadi sebab itu, kalau kau pun, aku tengok hari ni, tak payah pegang skrip pun. Mukadimah pun dah macam ustaz kan. Allahu Akbar. Saya ni dahi tak hitam ustaz, menunjukkan orang beriman. Saya satu badan hitam. Oh lebih. Dengan tembakau je man. Itulah. Okey. Betul. Okay, kita balik pada soalan. Ya betul, iman. Pasal iman tadi ustaz. Pasal iman. Sebenarnya orang beriman dia sambut raya tak sama dengan orang jahiliah sambut raya. Zaman dulu, zaman jahiliah, memang orang Arab dulu dia sambut raya man. Rakan-rakan semua. Cuma sambutan itu diisi dengan program-program kejahiliatan. Maka tampil di besar Muhammad SAW yang menyatakan bahawa aku gantikan kalian dengan 2 hari raya. Hari Raya Aidil Adha, Hari Raya Aidil Fitri. Baik. Maka kalian bergembiralah. Bayangkan man, Ustazah dan rakan-rakan semua, 1 Syawal yang berlepas baru-baru ini haram berpuasa pada 1 Syawal. Ana tekankan balik pengharaman untuk ibadah puasa pada 1 Syawal. Walaupun ramai yang eager nak puasa 6 ni, barang siapa yang telah berpuasa sebulan penuh ditambah pula dengan 6 sunat puasa pada musim Syawal, maka dia seolah berpuasa sepanjang tahun. Semua faham. Dan saya tahu makcik pun mungkin ada yang puasa makcik? Ada yang puasa? Tak ada. Jamuan raya. Oh betul. Jadi maknanya kita meraihkan juga kan, meraihkan majlis man. Engkau puasa man? Saya. Aku tengok baiknya kopi tadi. Saya ini pasal ada kambing dia orang cakap, kambing masalah tadi apa. Okey, berbalik mana? Aku tak boleh lupa dia ni. So, sekarang kita nak bagi tahu bahawasanya hakikatnya raya. Yang Man persoalkan tadi ialah hakikat raya. Adakah hari raya itu merupakan hari sambutan dengan baju baru? Satu. Adakah hari raya itu sambutan dengan kita ramai sanak keluarga datang ziarah-ziarah saja? Adakah sekadar makan-makan kambing boleh aja man? Kambing apa masalah? Kambing masalah. Kambing masalah. Adakah seorang kadar minum kopi 4-3-4 ada? Contoh. Contoh. Adakah sekadar raya ini kita melihat anak-anak kecil bersusun berderet, cium tangan mak bapak dan menunggu di situ stand still kata orang putih, tak bergerak selagi tak diberikan angpau kepada dia? Adakah itu hari raya? Saya nak petik daripada Abdul Rahman dan sepotong riwayat daripada Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW. Ketika umat Nabi melaksanakan puasa dan bulan Ramadan, mereka keluar untuk melaksanakan solat Id. Maka Allah berfirman, maknanya ni dalam kategori hadis qudsi, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja akan mendapat upahnya, dan hamba-hambaku yang telah melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melakukan solat Idul Fitri serta memohon upah yakni dari ibadah mereka, maka saksikanlah bahawa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Kemudian ada yang berseru, wahai umat Muhammad, kembalilah ke rumah-rumah kalian. Aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah SWT berfirman seterusnya, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka tegaklah kalian dengan mendapatkan ampunanku terhadap kalian. Ini suatu indikator yang menunjuk bahawa Allah amat-amat beri puasa ini bila sambut raya itu untuk kita benar-benar jadi kembali pada fitrah. Itu namanya Idul Fitri, supaya kita bersih. Jadi jawapan yang paling ampuh, yang paling jitu, yang paling padu baang, apa dia?
sambutan hari raya bukan sekadar baju baru. Betul? Bila kita sembahyang raya tu eloklah pakai baju, sebenarnya bukan baju baru kan. Baju yang bersih, kemas, suci. Itu dia, bukan mesti baju baru. Kalau tak teruk lah man, bagaimana fakir miskin dan sebagainya tak mampu beli baju baru. Saya nak bagi tahu bahawa hari raya adalah menyambut yang ini dengan menambahkan ketaatan kepada Allah SWT. Itu hari raya. Orang pergi haji tuan-tuan. Orang pergi haji, ramai dah pergi haji ni. Haji-haji hadapi umrah pun, haji-haji hadapi umrah pun. Kalau satu sekali haji, satu. Kalau 4 kali haji aman. Contoh 4 kali haji. Nak tengok hajinya mabrur atau makbul atau haji sekadar Marlboro, kita boleh tengok bila dia balik. Bertambah tak dia pergi ke surah Abdul Rahman Auf? Bertambah tak kelembutan hati dia bila berhadapan dengan isu-isu terkini? Bertambah tak sahabat dia atau banyak lagi musuh-musuh? Contoh, lagi banyak membawang atau memunyit? Bau bawang pula dah masuk ke dalam ni. Nak masak laksa ni. Tapi nak cerita tuan-tuan, itu indikator penunjuknya. Menunjukkan mudah-mudahan di situlah Allah terima haji. Samalah juga tuan-tuan perempuan dengan solat. Dari tu man dah sampai terkopak man. Janggut menyapu lantai. Tapi kalau cerita pasal keburukan orang boleh tahan. Minta maaf tuan-tuan, kita nak bagi tahu bahawa inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguh orang yang solat, mendirikan solat itu mencegah si pelaku, si musolli itu dari melakukan perkara yang munkar, termasuk mengumpat, membawang, mengungit, mengatur orang, perkara yang tak boleh campur dia campur, kemudian menjadi pengadu domba. Ini semua menunjukkan solat ni itu ada cacat celah. Saya mengingat diri saya tuan-tuan. Sebab itu orang cakap banyak salah kan. Tapi kau cakap sekarang ni Masya Allah tak banyak salah. Quran itu belum lagi dibaca surah Ar-Rahman tuan-tuan. Nama dah Rahman. Tuan-tuan, puan-puan, rahimahullah. Ini penting bagi kita sambut hari raya tuan-tuan. Sebab kita melalui proses dulu, saya sambut raya dalam keadaan saya remaja. Waktu tu zaman rok kapak, bawah sikit rok gergaji. Saya dulu rockers makcik. Bila sambut raya ni, kami mengekspresikan kerokesan kami. Sedangkan ketika itu sepatutnya mengembalikan kepada fitrah. Nampak? K-pop akan mengembalikan ke K-popannya pada satu raya. Yang rambut ungu keluar dengan rambut ungu. Yang paling best tu lah Alif Syukri punya lagu. Aku baru cakap dengan perempuan. Tapi itu bukan perempuan mana? Itu bukan perempuan. Itu kita bagi pencerahan. Lagi jaga-jaga dengan bulat melucas. So, nak bagi tahu tuan-tuan, Muslimin saudara Allah, itulah hakikat raya. Termasuklah kita dah sebulan berpuasa. Jaga pandangan mata man, kekok kan. Betul. Yang nampak tak nampak. Tapi bulan Ramadan kita buat tak nampak. Adakah masuk je bulan Syawal kita buka balik hijab-hijab yang kita dah tutup? Ini penting. Sebab itu bertambahnya ketaatan bukan sekadar baju baru, bukan sekadar rumah baru, cushion baru, isteri baru, suami baru, bukan. Tetapi iman yang baru, yang mana kita nak bagi tahu Rasulullah menyarankan bila kalian bertemu pada satu hari raya itu nak pergi ke surah Abdul Rahman Auf, apa sunnahnya? Sunnahnya ialah apabila bertemu dengan saudara Islam kamu di tepian jalan atau di mana-mana, maka ucapkan apa dia tuan-tuan? Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah menerima amalan kamu dan amalan aku, amalan kita semua. Ini jelas kalau itulah sunnahnya. Yang paling penting sambut raya apa dia? Mengingatkan moga-moga Allah terima amalan kita di bulan Ramadan. Hari raya itu adalah untuk meneruskan istiqamah apa yang telah kita jalin dan kita zahirkan, yang kita
berpaku sungguh-sungguh untuk mendapat keredaan Allah supaya kita kembali kepada fitrah. Jadi secara ringkasnya, tuan-tuan dan puan, bukanlah baju baru, boleh raikan sebab bila dah haram berpuasa pada 1 Syawal, of course Allah Ta'ala nak bagi kegembiraan. Allah suruh bergembira. Bahkan diadakan hiburan pun tak ada masalah pada itu. Cuma jangan dicemari dia dengan perkara-perkara yang momentum dah cantik menggunung tinggi. Tiba-tiba masuk 1 Syawal, syaitan sudah terlepas daripada ikatan. Maka darah anak Adam yang syaitan mengalir dalamnya, tuan-tuan dan puan, bila kita dah kuat pula boleh makan, maka bertambah-tambah dah lagi hasutan-hasutannya. Makcik, pakcik, rakan-rakan, ni malam geng Surau Putrajaya ni ada buat lan. Saya nak bagi tahu satu fenomena. Semalam saya berusrah dengan rakan-rakan di rumah seorang sahabat. Rupa-rupanya, tuan-puan, benarlah ada Rasulullah menyatakan, seandainya kalian tahu apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan, pasti kalian nak Ramadan itu sepanjang tahun. Saya dulu tak faham ayat ni, tapi bila kita hadam sungguh-sungguh, betul. Kerana apa? Man, ustazah, rakan-rakan, kes perceraian pada 1 raya, 2 hari raya, 3 Syawal, 4 Syawal makin berat sekarang ini di Jabatan Agama. Buka saja pintu Syawal, begitu sekali kita mengeluarkan taring-taring kita masing-masing. Mungkin mereka ada asbab mereka sendiri mengapa mereka memilih jalan itu. Subjektif, makcik-pakcik. Tapi ingat, orang yang mengenal diri dia, setelah berpah pulih cuba mencari keredaan Allah dalam bulan Ramadan, tiba-tiba, tuan-tuan, bila buka sahaja 1 Syawal, patut hari itu dirai dengan penuh kegembiraan, tapi hari itu dijadikan hari pergaduhan antara suami dan isteri. Disebabkan apa, tuan-tuan? Disebabkan mungkin kita tak dapat benar-benar menghayati ibadah Ramadan yang sebenarnya kita sepatutnya meraikan dengan penuh kegembiraan, kecemerlangan, keriangan, tetapi kita gantikan dia dengan kesedihan demi kesedihan. Sebab itu raya, Man, jangan sedih-sedih. Aku bagi tahu lama dah, Man, takbir raya usahlah sedih-sedih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedih. Di Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lain, tuan-tuan. Sebab semangat raya itu perlu dengan semangat. Ambil takbir raya, balik perang. Cuba kamu bayang, balik perang, ambil takbir Malaysia punya, Allahu Akbar, kuda balik perang dari kemenangan. Macam tak apa nak kena, Man. Jadi biasakan yang betul, betulkan yang dah biasa. Minta maaf, tuan-tuan dan puan, sekadar itu buat mukadimah. Lagu banyak nak keluar lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, Ustaz. Itulah dah lama, Ustaz. Lama tak dengar Ustaz berzikir apa. Selalu saya dengar Ustaz nyanyi lagu Mawi tu, yang apa tu? Hamba-mu kan. Saya kalau dengar Ustaz jadi tajuk lain, hamba abdi tajuk. Hamba abdi. Sulukan jalan Ustaz. Mungkin yang last nantilah kalau ingat lagi. Last kita ambil yang ini TikTok ni geng ramai ni. TikTok nanti rakam. Kita rakam benda kebaikan tak apa. TikTok ni kadang Ustaz ada juga benda baik, ada benda yang tak baik. Kita ambil yang baik lah, kan? Terpulang pada kita. Ustazah ada, kan? Ustazah? Tak ada. Tak ada Makam tinggi. Makam tinggi. Ke suami tak bagi ke? Dia tak suami satu. Itulah, Alhamdulillah. Tapi ini Ustaz, kita dah dengar dah. Saya dengan Ustaz Kelhai borak, kita nak juga dengar suara daripada da'i kita, ustazah kita ni, kan? Tapi itulah, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita nak menziarahi kena pula hari ni, hari yang terbaiklah, hari Sabtu, Ahad, Isnin, cuti. Ada yang dah standby nak balik kampung tak puas katanya.
Itu hari balik jam 18 jam 20 jam ada dalam kereta tu, tak puas nak balik lagi, nak repeat. Ada yang macam tu sebab duit KWSP tak habis lagi. Itulah kan, selagi tak habis duit tu macam itulah kita, biasalah kan. Rasa 10,000 tu macam 10 juta. Kan. Lepas tu ada yang bawa open house tuan-tuan. Ada yang bawa open house hari ni, esok, hari Senin pun ada. Kan. Macam saya ni kalau dulu-dulu ada juga buat lah open house apa semua, tapi sekarang ni mungkin saya sibuk kan. Jadi masa saya tak dapat lah bersama-sama dengan isteri saya nak buat apa, sebab nak buat open house ni bukannya benda-benda kecil kan. Kadang-kadang rumah kena prepare betul-betul, kawan-kawan yang datang semua, lepas tu makanan kita kena bagi yang terbaik. Orang yang datang tu kita tak nak lah dia datang nanti makan dah habis, datang kemudian makan seredak je kan. Tapi kita 3 orang ni kari kambing masalah ada tu kan. Itu first tu, kita ikan bedal dulu. Bau dah sampai dah. Itu bau dah sampai dah. Kita pun tak boleh lama ni. Tak boleh lama. Tak boleh lama. Selesai belum ni. Itulah. Jadi itulah nak tanya dengan ustazah lah. Ustazah ni saya rasa memang sinonim lah dengan akak-akak dekat sini kan. Sebab kalau kita pergi menziarah ke rumah-rumah, dengar-dengar cerita ni lah, kalau kita pergi menziarah dengan niat nak menghubungkan silaturahim tuan-tuan, kakak-kakak semua, kita ni pahala dah bertambah-tambah dah Ustaz. Tapi yang tuan rumahnya pula, tuan rumah kalau kita jadi tuan rumah, kita pun tak tahu dapat pahala kita melayan orang apa semua. Kadang-kadang yelah orang datang kepenat, kadang-kadang kita tak ada nak bercakap, nak berjumpa, nak apa semua kan. Tu nak tanya ustazah tu. Kalau macam kita ni ustazah kan, kalau kita ni jadi tuan rumah ke elok, ataupun kita pergi menjarah ke yang macam mana nak dapat pahala berganda-berganda tu. Maknanya hari ni kita jadi tuan rumah, minggu depan jadi tetamu pula ke, atau macam mana. Jadi pencerahan daripada ustazah lah. Kena tekan tu. Baik, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ahli baiti wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa a'lam. Alhamdulillah, subhanallah. Pertama-tama terima kasih kepada saudara moderator kita, subhanallah, Tuan Man Raja Lawak, selaku panel juga gandingan Al-Fadhil Ustaz Akil Hai, dan tidak dilupa seluruhnya ya, ahli jawatan kuasa Surau Abdul Rahman Auf, sahabat-sahabat juga PPZ ya, wakil-wakil PPZ insya-Allah. Dan alhamdulillah ala kulli hal, saya sangat tertarik tadi sebelum saya jawab soalannya. Boleh Boleh ya. Saya nak kupas sikit ataupun kita nak cuit-cuit sikit kan. Tadi saya suka tadi bila Man sebut, subhanallah, betul kan? Ramai orang yang tahun ini luar biasa. Satu sebab 2 tahun dah tak sambut Syawal. Satu lagi sebab tadi keluarnya KWSP. Tapi sambil-sambil kita bincang KWSP, jom sama-sama kita membayar zakat ya. Moga-moga PPZ pada hari ini ada tujuannya lah untuk kita. Moga-moga kita nak bersihkan lagi harta kita. Ada hak orang lain dalam harta kita. Sebab apa? Saya suka juga tadi disebutkan Syawal kita sebut kemeriahan. Meraihkan Syawal itu cukup dengan sederhana kan? Tak semestinya kita nak tukar semua benda baru ni. Mentang-mentang 2 tahun tak raya. Sebab itu, moga-moga apa yang kita ada juga untuk hak orang lain. Sebab salafus salih menyebutkan harta, duit tak kisahlah dalam bentuk apa pun. Harta itu bukan semestinya duit. Dia boleh jadi emas, boleh jadi macam-macam aset. Kalau harta tadi kita tidak gunakan dengan sebaiknya, ulama salafus salih membandingkan harta itu dengan kalajengking. Subhanallah. Ya, ibaratnya kalau kita bagi kalajengking kat budak-budak, ya, kalajengking tahu tak adik-adik? Tahu kan? Scorpion. Tahu kan? Kalajengking. Pernah pegang tak? Oh, tak pernah. Kenapa tak pernah pegang? Abang yang baju oranye ni, baju raya ni. Pernah pegang kalajengking tak? Oh, pernah. Betul ke? Tiba-tiba hanggup pernah ya. Pernah? Subhanallah, bila? Lama dah. Okey, kita tengok kalajengking, ibu-ibu muslimat, tuan-tuan ya. Kalajengking tu binatang apa? Serangga yang berbisa ya, bukan macam kucing yang tiba-tiba datang kita nak belai, tidak. Berbisa, berbahaya.
Dan kenapa diberikan perbandingan harta itu dengan kalajengking? Ibaratnya, kalau orang yang tak pandai urus kalajengking tadi, digenggam di tangannya, maka kalajengking tadi akan memberikan mudarat dan bahaya. Tapi sebaliknya, kalau orang yang pandai urus, ada orang pula bukan kalajengking dia, dia kata, ustazah, bukan takat kalajengking, kami bela ular, kami bela biawak dalam rumah. Ada tak kat sini ni? Tak ada kot ya? Ada. Ini ada yang boleh suka. Masya Allah. Lagi satu mungkin kalau tak bela biawak, mungkin ada bela buaya. Buaya tembaga kat rumah. Faham ke tak faham ya? Baik. Sebab itu subhanallah ya, bila kita sebut tentang, tengok ya, benda bahaya, kita pandai urus, dia tidak akan membahayakan. Sebab itu harta, orang yang tak pandai urus akan membahayakan dirinya. Sebab itu diri kita bukan setakat bahaya kat dunia, di alam barzakh, di mahsyar nanti dia berterus. Maka jom kita bersihkan harta dengan, antaranya dengan zakat, antaranya dengan infak, antaranya dengan wakaf, insya-Allah. Baik, ala kulli hal. Dan juga bila sebut tadi tentang, saya suka dan tertarik bila Ustaz Al-Fadhil Ustaz Akil Hai sebut tentang sederhana kan menyambut Syawal. Sedar tak kita tuan-puan, sebelum kita menyambut Syawal, dalam bulan Ramadan macam-macam yang berlaku. Setuju tak cakap saya? Setuju kan? Ramainya subhanallah, mungkin di kalangan tuan-puan pun ada yang ada pengalaman. Saya sendiri, saya sebelum ini menguruskan klien-klien di JAKIM, case counselling di JAKIM tuan-puan, di bawah KSK, ya, komuniti keluarga sosial di JAKIM. Kita jumpa dengan klien-klien dalam fasa pandemik COVID-19 yang kita berurusan orang yang hampir bunuh diri. Sangat banyak, sangat ramai. Ya subhanallah, sebab itu bila kita nak sambut Syawal, tadi Ustaz sebut, raikan dengan sederhana sebab kita tak tahu siapa orang yang di keliling kita. Mungkin kita nak raih ni, meriah sangat ni, beria, jiran sebelah tak tahu makan ada ke tidak. Kan? Kita ni dapat duit KWSP ni, kita rasa semangat nak raya, nak gembirakan keluarga. Kita tak sedar rupanya ada kaum kerabat yang terdekat yang first Syawal, hari raya pertama pun tak mampu nak meraihkannya. Sebab itu, apa kita nak sebut tentang sederhana, sensitiflah menjadi masyarakat. Sebab dalam bulan Ramadan kita tahu adanya bencana alam banjir, betul ke tidak? Ya. Ya, tuan-puan dekat sini ada ke? Tak ada kot Belah-belah sini tak ada, Ustaz tak ada Kat belah Putrajaya tak ada banjir kot dekat Shah Alam tempat saya ada juga beberapa tempat banjir. Ya, subhanallah, yang kita tahu di Hulu Langat, ya, rumah yang habis hancur, tak ada tiang pun, tinggal tanah sahaja. Cuba bayangkan dalam keadaan mereka nak menyambut Syawal. Kita ada rumah, ada anak. Orang yang menyambut Syawal dalam keadaan anaknya hilang kerana COVID-19. Saya berprogram satu tempat, ada seorang ibu datang pada saya, dia berborak macam biasa je, tenang mukanya. Rupanya bila saya korek-korek, rupa-rupanya anaknya baru meninggal dunia asbab COVID-19. Bila dia sebut, saya redha Ustazah, saya redha. Kalaulah itu yang terbaik untuk dia. Sebab saya seorang ibu, membayangkan kalaulah dia masih hidup tapi dalam keadaan dia tidak boleh bangun dan mengurus dirinya, itu mungkin lebih susah dan sukar untuknya. Saya redha. Maka subhanallah, inilah kita nak bincang. Jadikan Syawal tahun 2022 ini luar biasa. Memaknai Syawal ini, merasai dengan jiwa. Sebab bukan semua orang-orang yang beruntung untuk berhadapan atau meraihkan Syawal. Sebab itu subhanallah, berbalik tadi tentang soalan, ya. Kita nak jadi tetamu ke? Kita nak jadi orang yang menjamu, kan? Kita nak jadi tetamu yang datang rumah ataupun kita nak jadi orang yang menjamu orang datang rumah kita, mana satu lebih afdal, mana satu lebih baik? Ala kulli hal sebenarnya dua-duanya pun bagus. Dua-duanya pun baik. Tapi insya-Allah nanti kita akan tinggalkan beberapa tips. Macam mana kalau kita jadi tetamu, kita kena jaga adab. Kalau kita yang menjamu, kita kena jaga akhlak. Kerana kedua-duanya boleh menjadi lubuk pahala. Tetapi kalau kita salah guna, dia akan menjadi pencetus kepada dosa. Subhanallah. Kita kena ingat, dosa kepada Allah, dosa dengan Allah, Allah membukakan ruang taubat seluas-luasnya.
Kita buat dosa belah malam, Allah buka ruang taubat pada belah siang hari. Kita buat dosa pada siang hari waktu orang tak sedar, Allah nampak, tapi Allah buka pula ruang pintu taubat pada belah malam hari. Itu urusan kita dengan Allah. Tapi bila urusan dengan manusia, kita tak selesai, kita takut inilah yang akan mengheret, mencengkam kita sehingga ke akhir. Sebab itu bulan Syawal, jangan jadikan bulan ini macam Ustaz sebut tadi, bulan Syawal ni kita ni teruja, sehingga kan kita teruja, sehingga ada perkara-perkara yang kita buat itu menjerumus pada dosa. Sebab itu, kita tengok antara pertama, nak menjadi tetamu atau menjamu, kedua-duanya yang pertama ini kita kena jaga, iaitu niat. Kena kita jaga niat. Sebab itu ulama' kata apa? Subhanallah, niat sehari kita hampir lebih 10,000 kali kita berniat tanpa kita sedar. Setuju tak? Niat ni apa? Niat ni apa yang lintasan hati, apa yang kita sebut, apa yang kita fikir. Contoh, kan kita niat, cuma niat macam ni je. Baik, hari ni nak pergi majlis raya. Ya? Pakai baju cantik-cantik sikit lah nak pergi majlis raya. Tapi kalau kita tukar niat, pergi majlis raya, nak sambung silaturahim, nak jumpa dengan jiran tetangga, maka subhanallah, benda yang sama kita datang sini tapi niat ni ubah sikit je, dia jadi bertukar ibadah. Saya suka mana-mana tempat kalau saya kuliah, saya sebut ini, saya pesan pada muslimat, jom buat sama-sama. Apa dia? Banyak. Antara satu dia, kita ni muslimat, kita ni pakai tudung, pakai tutup aurat ni wajib. Kan kadang-kadang nak sidai baju kat belakang rumah, kat tepi rumah pun kita cari tudung, sarung, kemudian sidai baju. Kan nak jaga aurat ni punya pasal. Apa salahnya lepas ni nak keluar pergi mana-mana, nak bersiap tengok cermin lillahi ta'ala, ataupun lebih mudah kerana Allah, ataupun bismillah, ataupun bismillahi awal wal akhir. Apapun, kita mulakan dengan pakai baju tudung tadi. Bayangkan berapa detik saat yang berlalu kita niatkan tudung ini tadi kerana Allah, untuk tutup aurat, untuk jaga maruah, untuk jaga aurat. Selama berjam-jam kita pakai tudung dan baju ini, kita dapat nilai apa ni? Ibadah. Dapat pahala free. Sebab itu bila saya berprogram ya dengan anak-anak remaja yang kes-kes murtad, dengan kes-kes yang macam-macam kes lah ya, akidah dan sebagainya, saya sebut ini. Allah itu maha baik. Allah itu maha baik, memberi kita peluang untuk buat kebaikan, walaupun benda kecil Allah nilai dan Allah kira. Sebab itu jangan pernah berhenti buat benda baik. Jangan pernah meremehkan benda kebaikan. Buat je. Sebab itu kadang-kadang kita ibu-ibu, tuan-tuan kan, kita kata alah, kan kita keluar contoh surau ni nampak sampah kecil. Alah, sampah kecil orang lain lah kutip. Contoh lah ni paling mudah ni. Orang lain lah kutip. Kita rasa alah, benda kecil je pun. Jangan pernah meremehkan benda kecil. Kerana apa? Setiap yang kita buat itu dipandang dan dinilai oleh Allah. Bagaimana seorang yang mana mengalihkan halangan pada laluan itu menjadi asbab dia mendapat redha dan syurga Allah. Tengok mudahnya. Sebab itu Allah maha baik. Maka bila kita bincang, jangan pernah meremeh benda kecil dan benda baik. Dan kita tengok bila sebut tentang tetamu dan menjamu tadi, kita sebut ini, niat kena betul, niat kena baik. Bila jadi tetamu, tujuan dia kena siap-siap set dalam hati kita. Dalam fikiran kita, kita datang rumah sekian-sekian, kita buat untuk mendapat redha Allah dan juga untuk meraihkan, menggembirakan tuan rumah. Sebab bayangkan, kan, tuan rumah ni dah masak macam-macam. Kita pun berjanji nak datang, tiba-tiba tak datang. Kan makanan ni dah banyak ni. Jadi apa? Pembaziran. Tuan rumah jadi sedih. Sebab itu menggembirakan orang lain dengan kedatangan kita pun Allah kira dan nilai sebagai pahala. Subhanallah, baiknya Allah. Ya, sebab itu bila kita sebut ini kita kena jaga adab. Ya, saya nak kongsikan satu hadis ya. Subhanallah, hadis ini sebagai satu motivasi untuk kita. Kita ni nak jalan raya. Tadi saya tanya muslimat, ada kata ustazah kejap lagi ni nak sambung jalan raya ni open house, betul ya? Okey, betul. Jadi jom kita tengok ini motivasi untuk kita. Lepas ni muslimat pakat-pakat bang kita esok ni ada 5 open house ya. Suami pun mengeluh yang penat dah, yang masak kat rumah ajalah. Tak, ya. Kita tengok macam mana dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengkisahkan dalam hadis riwayat Muslim,
tentang seseorang pemuda yang dalam perjalanan nak pergi jumpa dengan sahabat dia. Ya, kat tempat yang jauh ni di dalam perjalanan. Tiba-tiba Allah takdirkan, Allah izinkan dan Allah arahkan malaikat turun. Ya, berjumpa dengan pemuda tadi dalam perjalanan dia. Maka malaikat ni tanya, "Wahai pemuda, ke mana engkau nak pergi?" Ini dalam bahasa mudahnya begitulah, mana engkau nak pergi ni? Yang pemuda tu kata, "Aku nak jumpa dengan sahabat saudaraku." "Adakah engkau jumpa ni nak bagi dia harta?" Kan? Maksudnya kat sini malaikat tanya pemuda tadi ni, adakah kau pergi ni sebab ada tujuan? Ya, tujuan nak bagi harta ke sebagainya. Apa jawapan dia? "Aku jumpa dengan sahabatku ini kerana cintaku kepadanya. Kerana kasihku kepadanya." Kan kita ni nak jumpa dengan adik-beradik kita yang jauh sebagai contoh. Sanggup redah jam open house ni. Ada jam tapi sanggup. Dan apa? Kita tengok setiap kesusahan itu, apa dijawab dalam hadis ini? Malaikat mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah, yakni malaikat, maka aku dihantar kepada engkau. Ketahuilah Allah mencintai engkau sebagaimana engkau mencintai sahabat atau saudaramu itu." Subhanallah. Sebab itu, kita sebagai tetamu, kita pegang ini. Rupa-rupanya kita ni bukan setakat dapat sedap makan kat open house je. Kan, bukan dapat daging kambing masala je. Kan, subhanallah. Ya, tapi datang sini ni, open house ni daripada surau buat ni, macam-macam kebaikan kita dapat. Grab, ambil. Saya suka sebut ini juga. Allah Maha Baik, Allah Maha Pemurah. Allah tawarkan pelbagai kebaikan bonus. Ibaratnya, kalau kita pergi Sogo, jadilah kan pergi KL ke Jalan Tar ke Sogo kan. Ada tadi sebut nak pergi KL ni Ustazah. Ya, tadi pagi tadi sebelum saya datang sini Ustaz, pukul 7-9 pagi tadi saya ada program. 7 pagi sampai 9, habis program saya terus datang sini. Pelajar-pelajar saya yang program tadi pun kata, "Ustazah, kami nak habis awal sikit, boleh nak pergi KL?" Saya kata boleh, nak pergi Jalan Tar. Maka tengok, bila kita dalam keadaan tersebut, subhanallah kan, kita kata susahnya dan sebagainya, maka ingat, katalah contoh kan, kita nak membeli belah tadi, contoh kat Sogo Jalan Tar. Ada barang yang beli satu percuma satu, beli satu percuma 5, beli satu percuma 10, gitu. Nak beli ke tak nak muslimat? Ada kata belilah Ustazah. Kan? Beli satu percuma satu, harga tu double. Beli. Bonus kita akan grab. Sebab tu tadi, ya, Man kata apa? Carnival, orang serbu, SOP semua lupa. Sebab adanya clearance, adanya sale, adanya diskaun. Orang lupa dah, lupa diri. Maka tengok, itu adalah bonus diskaun dunia yang orang nampak dan bekerja-kerja untuknya. Tapi kita sering terlupa Allah Subhanahu Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, banyak sungguh bonus tawaran yang diberikan untuk kita sebagai hamba, tapi kita sering terlupa dan terleka. Banyak, tinggal nak ambil mana satu ni, tapi kita lupa untuk pilih dan ambil. Sebab itu subhanallah, untuk pesanan diri saya juga. Sebab itu apa adab yang kita nak kena jaga sebagai tetamu, banyak dalam kitab yang saya rujuk pagi tadi, ada beberapa. Hari ni untuk pagi ni 5 saja untuk tuan-puan, senang untuk kita ingat. 5 benda. Apa yang pertama, sebagai tetamu adab kena jaga. Yang pertama, nak datang minta izin. Kenapa minta izin? Yelah, kita datang konvoi. Satu kereta 5 orang. Datang pula 6 kereta 30 orang. Tiba-tiba datang nak terjah rumah orang. Dengan tidak ada persiapan tuan rumah tadi. Adakah ini boleh jatuh zalim? Ya, kita seolah-olah menzalimi pula tuan rumah. Kan baru dandan waktu itulah, baru nak beli barang dan sebagainya. Apa salahnya buat temu janji lebih awal sebagai contoh? Dan apa salahnya kita telefon dulu sebagai contoh? Kita nak konvoi sekian-sekian, masa sekian-sekian, setuju datang. Itu lebih baik ya. Adab yang pertama, minta izin. Dan yang kedua apa dia? Iaitu tidak berlama. Subhanallah, ada satu hadis Nabi Muhammad SAW sebut tentang ini. Nak jadi tetamu, jangan datang lama-lama. Dalam hadis disebutkan jangan sampai tuan rumah duk halau kita. Gitulah seolah-olahnya. Jangan berlama-lama. Ya, kita berpada-padalah. Ya, kita tengok kalau tuan rumah pun dah panas punggung dah. Asyik tengok jam, tuan rumah pula tengok jam. Bukan tetamu. Kan? Kita dah boleh mula beransur. Ya? Sebab itu jangan berlama-lama. Targetlah. Kan? Paling-paling saya baru-baru ni, saya ni host dalam Fikrah RTM. Bersecara langsung setiap hari Rabu.
di TV1. Ya, baru-baru ni kita buat program Fikrah. Panel yang bersama kita adalah mantan pengarah kesihatan sebelumnya. Ya, dia bagi nasihat, dia kata lebih baik begini. Ini bagus ni, saya nak pesan juga pada diri kita. Kalau nak ziarah, lebih baik untuk kita buat macam schedule. Kan, ataupun kita buat macam seolah-olah penggiliran. Kan itu pun lebih baik, betul tak? Okey bang, kita pergi rumah ni cukup 10 minit kita balik. Pergi rumah kedua cukup 15 minit pergi balik. Kenapa lama sikit? Yang ni 15 minit, yang ni kawan baik saya contoh. Ya. Ada masa lebih baik. Ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga apa? Waktu yang sesuai. Sebab itu tadi disebutkan. Oh tengah malam orang nak tidur pun datang. Assalamualaikum. Ya. Sebab itu adabnya apa? 3 kali salam tak berjawab balik lah. Kan ni sampai kadang-kadang 10 kali salam pun tak puas hati lagi. Jerit lagi kuat pula. Ya, tuan rumah kata tahu-tahulah sendiri balik. Ya, gitu. Ya, sebagai contoh. Kita tahu bila waktu yang sesuai. Ya, waktu maghrib cuba elakkan sebab waktu tu paling singkat. Ya, paling singkat. Ayah saya ya, daripada zaman saya kecil dekat rumah waktu maghrib itu adalah waktu yang ayah saya haramkan beberapa benda. Ya, antaranya jangan buka TV. Diharamkan di rumah buka TV waktu maghrib. Jadi masa kecil kita tak faham. Bila besar ni okey kita faham. Ya, waktu maghrib singkat. Jadi elakkan untuk datang ziarah waktu tersebut. Seterusnya kita tengok ya, yang nak terakhir ni apa dia? Tidak menyakiti hati tuan rumah. Tak menyakiti hati tuan rumah. Tadi dalam perjalanan nak ke sini saya dengar juga radio. Ya, DJ kata apa? Ya, sekarang ni musim-musim raya kan? Tuan rumah bagi duit raya. Anak pun duk buka sampul. Buka sampul depan tuan rumah. Ibu ada RM3 je lah. Ibu pun kata, alah kedekutnya. Contoh kan bersambung pula. Jadi apa? Kita kata jangan menyakiti hati tuan rumah daripada sudut ucapan kita ataupun perbuatan kita. Sebab kita tahu kita ini dijemput sebagai tetamu. Jangan menyakiti. Ya, contoh lagi, alah panaslah rumah ni. Kita dah biasa aircon, contoh. Tidak sesekali menyakiti, sebab itu kita sebut tadi. Jadi masyarakat yang sensitif. Ya, sensitif dengan keadaan. Ya, moga-moga dan akhirnya apa dia? Mendoakan. Ini Nabi ajar pada kita. Ya, bila kita datang pada rumah-rumah orang yang menjamu kita makan, ya, orang yang memberikan kita macam-macam fasiliti yang bagus, doakan kebaikan tuan rumah. Ya, moga-moga ya, bila tuan rumah tadi dengar, sejuk hati dia. Kan? Walaupun tadi datang ni tengok rumahnya besar gini, yang datang 50 orang. Habis kelam kelibut semua, bersepah dan sebagainya. Tapi bila balik rumah, terima kasih, moga Allah merahmatimu. Terima kasih, moga-moga Allah memberi rezeki yang lebih. Allah penat-penat tadi pun dengar doa tadi, dengar ucapan yang baik, jadi rasa tenang, moga-moga. Dan sebelum saya serah pada Man pun dah ready dengan mic tu ya. Itu tandanya kena habis cepat. Ya, sebelum saya habis, menjamu tadi kita sebut, kita orang yang tetamu tadi. Dan yang kedua adalah menjamu, kita kena raikan tetamu, kita nak jamu tetamu kita. Saya nak tinggalkan sikit akhlak sebagai tuan rumah, antaranya adalah ikhlas. Mana suka? Suka ke tak suka senyum. Ya. Orang yang datang tu kita benci. Kita duduk rumah mak kita, ya, yang datang tetamu tu orang yang kita tak suka. Kita kena turun salam, senyum. Ya, bermanis muka, pertama. Dan yang kedua, tidak mengungkit benda-benda lepas. Ya, moga-moga Syawal ini bukan jadi pergaduhan macam Ustaz sebut tadi. Ya, tidak menjadi pergaduhan, permusuhan dan sebagainya. Kita nak biarlah Syawal ini menjadikan kita jernihkan balik keadaan. Sebab saya suka sebut, 2 tahun kan kita tak jumpa. Apa salahnya tahun ini kita bermaaf-maafan. Ya, kalau adik-beradik yang bergaduh, maafkanlah. Kalau ibu ayah bergaduh dengan anak-anak, maafkanlah. Sebab apa? Inilah kita sebut silaturahim yang kita nak bina balik pada bulan Syawal. Ala kulli hal, itu saja. Moga-moga pusingan kedua nanti kita sambung lagi. Saya serah balik kepada Man, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Itulah bang orang kata kalau lelaki, ustaz lelaki yang borak tak berapa sangat masuk ke, kalau perempuan itu yang kadang-kadang macam apa? Baik dengan ustazah lelaki saya rasa lain, rasa macam ya Allah, macam mak kita bagi nasihat betul lah kadang-kadang. Tapi Man, aku dengar khusyuk sangat. Saya minta elok. Tak ada. Saya rasa tadi seronok sangat tadi. Tak pernah rasa seronok sebelum ni. Alhamdulillah. Betul lah, betul lah. Alhamdulillah.
Nampaknya banyak juga lelaki gatal dalam ni. Tak ada. Bukan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah saya seronok juga Ustazah. Yang pertama saya seronok sebab ilmu tu Ustaz. Jarang saya dengan banyak panel, jarang saya dengan Ustazah. Selalu dengan ustaz-ustaz je. Itu yang pertama yang seronok. Yang kedua banyak job juga ustazah kita ni daripada tadi 7 9 banyak job tak pernah share lagi. Okay. Lepas ni share insya-Allah dengan Jakim semua ada tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, abang-abang kakak kat sini. Betul lah ustazah kita cakap tadi kan. Bukan nak kata apa. Iblis itu celaka bukan pasal kurangnya ilmu. Tapi iblis itu celaka pasal kurangnya adab. Nampak power tak power? Nampak? Bukannya saya kosong-kosong, saya pun mengaji Ustaz. Kau cakap, kau jawab sendiri. Dahsyat, saya memang dahsyat kan. Betul kadang-kadang betul saya cakap. Iblis tu celaka bukan pasal dia kurangnya ilmu. Kalau nak kata ilmu, ramai tok-tok haji kita bersarban apa semua. Tapi iblis tu celaka sebab kurangnya adab. Sebab saya dengan pihak PPZ pun kita pernah mengalami dia. Baru-baru ni juga pakaian dah mencerminkan seorang muslimin yang sejati Ustaz. Serban dah pakai bagus, semua dah bagus, tiba-tiba akhlaknya pula Ustaz. Ya Allah, saya dengan Amirul berdepan dengan benda ni. Saya cakap, kenapa tak selari pakaian dengan akhlak dia kan? Saya pun tak faham lah saya dengan Amirul masa tu. Saya rasa macam Allah nak uji lah waktu puasa tu kan. Sampai saya dah tak tahan, saya cakap apa, baik kau buka sarban kau lah, kita orang bayuan. Sampai macam tu kan. Ni Amirul ada depan, tak meninggal lagi ni. Bukti ada depan. Sampai dah geram sangat, tak tahu kenapa, tak tahulah ada penunggang agama ke apa, tak tahulah. Tapi kita bersangka baik masa tu, kita diam je lah, dia nak cakap apa kan. Kita nak bercerita pasal zakat, bukan nak cerita pasal benda lain. Tapi tak tahulah, itu sebab mungkinlah dalam beberapa tahun, hampir 10 tahun, itu kali pertama halangan saya dengan Amirul. Allah nak bagi ujian masa tu kan. Tu yang nak bagi tahu tu, kalau kita pergi rumah ke mana-mana ke, macam PPZ nak pergi mana-mana ke apa, kita pastikan akhlak kita, adab kita ada. Tapi tak tahulah, mungkin ada masalah tu. Okey, tu satulah. Yang kita nak borak tuan-tuan untuk pusingan kedua ni simple je, kita ringkaskan lah sebab masa pun diorang kata pukul kita dah start 9.45 tadi, dah 10.45, dah sejam dah kan. Kita pun kadang-kadang kena berfikir juga benda ni pasal ikut pada bayaran lah ni semua Allah, semua dunia lah Ustaz. Allahu Akbar. Memanglah orang kata duit bukan segala-galanya Ustaz. Tapi segala-galanya perlukan duit. Duit memang tak boleh bawa mati Ustaz. Tapi kadang-kadang tak ada duit rasa nak mati pun ada. Macam itulah. Ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kakak, untuk singan kedua simple lah. Kita selalu bagi adik-adik kita duit. Bila hari raya, wajib dia apa? Bagi duit raya. Kadang-kadang kita tak bagi tahu pada dia duit raya tu untuk apa sebenarnya. Beli mercun ke? Kan? Beli bawah, turun bawah beli aiskrim ke? Duit tu ke mana? Nak bagi tahu dia, kita bagi duit. Sebab apa kita bagi duit hari raya ni Ustaz? Hari raya je dapat duit, hari-hari biasa tak dapat duit ke? Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita perasan tak? Kita kalau balik kampung, kalau ada anak dara dekat rumah atau dekat kampung tu ada anak dara. Anak dara yang tak pandai memasak kita ejek. Tapi anak muda yang tak pandai jadi imam, kita tak pernah bagi teguran. Kalau anak dara kau tak reti masuk dapur, Allah tak reti masak ke, jadi bahan ejekan. Biasa dah Tapi bila anak muda tu, bila maghrib tak jadi imam, bila asar tak jadi imam, senyap je, buat tak ada teguran langsung. Kadang-kadang duduk rumah pakai seluar pendek pun ada. Mak ayah nak tegur tu rasa macam tak apalah, nanti dia pandai-pandai lah dia. Kan? Jadi sekarang ni, bila hari raya, kita bertungkus lumus untuk amalan kita tuan-tuan. Kadang-kadang amalan untuk bulan Ramadan ni, ada ayah-ayah, akak-akak, mak-mak apa semua, untuk amalan tu untuk diri sendiri. Kadang-kadang anak-anak tu dibiarkan macam tu. Kan? Kadang-kadang anak-anak tu kita biarkan tanpa pemantauan. Kadang-kadang dapat duit, yang paling penting itulah saya cakap, itu bila dapat duit raya tu benda simple je. Tapi kalau kita tak mulakan dengan perkataan bersyukur dan merahmati pada hari itu Ustaz,
Itulah kita nak tanya Ustaz tu. Sebenarnya macam mana caranya Ustaz untuk kita sama-sama dapat meraihkan dan dapat membentuk anak kita ni daripada kecil. Macam mana cara-cara nak bersyukur? Silakan Ustaz. Ke situ ni ya. Saya memang pusing dengan Ustaz ni. Terima kasih Man. Terima kasih Ustazah. Masya-Allah, pencerahan ni hebat. Sebelum nak jawab Man, Ana macam kau jugalah. Betul. Kan? Dia punya. Tapi ingat Wahidah kat rumah ada tu. Saya tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan Ustaz bukan takut bini, tapi kadang-kadang bini tu menakutkan. Jangan nak respon. Ya. Nak respon apa yang Ustazah cakap tadi. Ada kod beberapa poin yang kadang saya terlepas pandang. Jadi betul. Perkataan sensitivity hari ni kita dah makin kurang, tuan-tuan. Sebab saya baru-baru ni tuan-tuan, ni ibu-ibu bapa-bapa rahimahullah, kadang-kadang kita ni 2 tahun pandemik, sekarang dah endemik. Semua terkesan, no doubt, orang putih kata, semua terkesan dengan ekonominya, dengan bergaduh kadang-kadang dengan pasangan yang tidak memahami, dengan desakan-desakan tertentu, anak-anaknya bagaimana sekolah begitu, macam-macam. Bukan kita seorang, semua terkesan. Kadang-kadang ibu-ibu bapa rahimahullah, kita berjalan macam saya kemarin, kereta rosak dalam keadaan macam man katalah job tak banyak. Kereta rosak Ustaz. Dekat mana? Banyak. Kat mana tu? Kereta rosak, aircon rosak. Dekat mana? Musim panas bulan sekarang. Area mana Ustaz kena? Masalah. Tak bayar zakat dah tu. Tak, bukan kita. Ya. Jadi Okey, kita teman anda ni rosak. Dia duk mengadu macam alah, mengeluh. Mengeluh babe kan. Jadi bila mengeluh, dia pergi makan satu restoran. Sedang menunggu kereta dibaiki. Tuan-tuan dan puan, Allah tadi kata Allah Maha baik. Tadi Ustazah kata Allah Maha mengasihani kita. Tapi kita tak nampak. Terkadang Allah uji satu hal, kemudian Allah datangkan suatu petunjuk. Sekarang ni, ini bab sensitivity. Maknanya apa? Tengah sahabat ni duduk makan dengan teman dia seorang lagi. Dia duduk mengeluh. Mai seorang makcik jumpa dia. Lalu satu family lalu. Makcik tu tegur dia. Budak dia pula ramah. Dia tegur, Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam. Belum start nak jawab salam, air mata bertakung makcik ni. Air mata bertakung dah. Tunggu nak berjurai keluar kan. Tanya pasal apa makcik dia. Makcik pergi benar ni ramai-ramai semua dengan anak dia pakai kopiah semua, tayak semua apa ni. Macam budak-budak Hafiz. Ni lah makcik pergi hospital. Hospital mana? Hospital Selayang. Ada apa? Mengapa makcik? Anak makcik umur 33 tahun, belum berkahwin, buah pinggang kronik. Hang baru buah pinggang kereta tu rosak. Yang ni buah pinggang anak dia yang tak kahwin lagi, kerja elok, semua elok, tiba-tiba Allah uji sakit. Bertakung air mata mak dia, tuan-tuan. Terkesan tak kalau ada hati yang latif yang kita didik dalam bulan Ramadan, yang kita zikir ya latifu ya kafi, bukan main merdu kita mengalunkan itu. Orang yang ada sifat latif, dia tengok makcik tu, Allah hantar main satu orang depan aku duk mengadu macam-macam pada member aku, ni tak kena, itu tak kena, ni anak dia, DNA daripada mak dia, silah ar-rahim, mak dia kandung, tak mengasai-masai ke hospital hari ni. Dah macam pergi sekolah mata anak, pergi hospital. Satu. Tak cukup dengan itu, sahabat kita kata, nak balik. Satu mamat, tuan-tuan dan puan, tengah makan dengan topi cap terbalik dia, wrapping dia Ustaz. Dia kata, tegur pula sahabat ni. Assalamualaikum. Tengah tegur-tegur, nampak tangan kawan tu berbalut. Kenapa ni? Dia kata, Syekh, saya kena tikam. Pasal apa sampai teruk kena tikam? Saya jadi bodyguard seorang Cina. 3 orang bodyguard kawal Cina ni, ada 3 orang attack bos kami, 2 bawa lari bos, saya mempertahankan. Koyak tuan-tuan.
Cuma tak mati je. Jadi dalam keadaan kekalutan seseorang menghadapi ujian yang dihadapinya, tiba-tiba Allah datangkan petunjuk, tuan-tuan. Ini Ustazah kata tadi, sensitiviti kita kepada apa yang Allah hantar kiriman pada orang yang ada mata basirah. Orang yang hati telah mati, dia raya ke, puasa ke, raya haji ke, orang pergi haji ke, hati dia mati sebelum mati. Sensitif. Sebab itu orang yang sensitif dengan hati dia akan terus mencari kelezatan ibadah. Dia takut dia tak khusyuk solat. Dia takut tak khusyuk bila dia beri zakat tu. Ni jadi cerita tadi. Nak pergi bagi zakat, pergi maki orang. Nak pergi bayar solat ibadah, tetapi jadi apa kejadian? Latif tak ada. Tak maaf kan, aku ciluk sikit sebab benda ni penting kan. Terus. Itu satu. Jadi kalau pakcik rasa down, walaupun kira boleh SP dah ada, tiba-tiba dah habis, rasa down. Jangan rasa down pakcik. Ramai yang lagi down daripada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Kalau kamu syukur aku tambah. Kita sebenarnya tak yakin tuan-tuan, sebab kita bergantung pada jasad. Kita bergantung pada jasad. Kita tak pernah yakin dengan roh kita sebab roh tak pernah ikut jasad sujud kepada Allah. Nampaknya solat, nampaknya berzakat, nampaknya naik haji, tetapi jasad pergi, roh tidak pergi. Maka roh ibadah, roh sambut Syawal tak rasa. Dia balik macam square, balik macam sebelum Ramadan. Begitulah dia punya kehitamannya, begitulah kemaksiatannya. Masuk Ramadan, okey. Ini yang dikatakan jadi hamba Ramadan, bukan jadi hamba Allah. Banyak ulama besar jangan jadi hamba Ramadan, jadi hamba Allah. Kita nak balik tuan-tuan dan puan. Sebab itu ulama kata yang paling penting dalam hidup kita ni istiqamah. Orang nak jadi wali, tak payahlah sampai kita orang nak kerukut kita teruk lain macam ni wali ni. Tak. Nak jadi wali, istiqamah. Orang yang istiqamah itulah seorang awliya Allah. Orang yang pastinya Allah cinta. Dan nak istiqamah tu yang payah. Nak kita istiqamah apa yang kita dalam bulan Ramadan, masuk satu Syawal saja, sudah satu ujian besar buat kita. Sepatutnya diraihkan. Baik. Ustazah kata tadi, pakai tudung lillahi ta'ala. Saya quote ayat tu sebab kita nak ajar diri kita bukan kerana aku. Aku buat bukan kerana jiran aku. Wahida dulu Syed, sebab kau dah sebut nama dia. Itu yang menarik tu. Aku nak bagi tahu ni. Dia berlakon, menyanyi dan dia berhenti waktu dia sedang nampak. Betul. Tengah naik tu. Tengah naik. Tak tahulah siapa yang sabar dia masa tu. Nak bagi tahu. Dia terus pakai niqab. Minta maaf Ustaz saya. Dia pakai niqab. Makcik pun pakai niqab juga, tapi mas niqab. Lelaki pun berniqab juga. Saya nak bagi tahu, ramai orang cakap, macam-macam. Niqab bukan suatu tuntutan kewajipan. Kena ingat itu. Tetapi itu hak yang perlu dipilih oleh seseorang yang meyakini bahawa dia lebih terlindung dengan niqab. Baik. Persoalannya, saya selalu beritahu, yang suruh bernikah bukan akil haid, bukan suami dia. Yang dia rasa nak secure, nak dia dengan niat diri dia. Ini penting, innamal a'malu binniyat. Dia sendiri nak. Sebab itu saya kata bahawa isteri atau suami apa-apa pun balik kod pada ustazah, buat kerana Allah. Sebab saya selalu sebut, kalau saya mati besok, kemungkinan besar bukan nikah. Kalau saya mati besok, ataupun suami-suami yang mati besok, yang begitu keras suruh isteri tutup aurat, begitu keras suruh anak jadi begitu begini, biarlah didik mereka faham mengapa kita suruh. Bukan kerana kita suruh. Kalau tidak, mati kita, dia akan balik pada square. Back to square. Because of what? Dia bukan cari lillahi ta'ala. Susah benda ni. Tapi kita kena ajar diri. Baik, satu buat sampai redha. Yang terakhir, bab mendoakan orang rumah tadi. Saya setuju sangat. Abang aku kan, saya terkejut juga, dia perangai dia lain pelik sikit. Dia dah buat lama benda ni. Pergi rumah sepupu sepapat kami,
halal bin halal, kalau orang Indonesia punya halal bin halal, pergi singgah, dia pasti akan baca doa di penghujung waktu nak balik. Saya duk tengok ni kan, kita ni pula masa macam ada orang meninggal lah pula dalam rumah ni pula, kau nak buat tahlil, kau nak buat baca doa selamat kan. Kita doa rasa macam tu. Sedangkan inilah tuntutan dalam agama. Itulah kebaikan yang patut kita berikan kepada orang, memberikan kebaikan yang menerima kita sebagai tetamu, layan dengan baik. Doa itulah ad-doa silahul mu'min. Doa senjata orang mukmin. Mana tahu orang tua rumah tu ada anak dia sakit, depresi, tadi ustazah kata ada stress, anxiety. Dengan doa mudah-mudahan insya-Allah. Ni ada anak-anak kita ni mungkin kelejat, payah sangat nak sembahyang. Dengan doa antaranya, tak orang alim pula datang. Kita lupa sunnah yang baik. Doakan. Itu soal. Baik, jawab Man. Sorry Man lama tak jumpa Man. Ya. Ni pasal duit raya ni, ini bukan budaya orang Arab. Dia hanya budaya orang Melayu. Tak pernah timbul pun kalau pergi ke Mekah, cubalah kita beraya. Ada ramai rasanya yang mungkin sambut raya di Mekah. Engkau dah sampai dah Mekah Man? Saya. InsyaAllah niat tu ada Ustaz. Niat ada Niat ada. Duit Maharaja Lawak hari tu menang, aku tengok banyak. Banyak sedekah. Kau punya jawapan yang padu bahang. Pun ibadah juga Man tapi kalau sampai seru tu pergilah. Betul insyaAllah. Amin. Di Mekah kalau kita tengok sambut raya satu hari, tapi semangat dia orang tak ada pula sediakan ampau macam kita ni. Baik, persoalannya ini adakah tradisi adat ataupun sebagainya, adakah ibadah? Itu yang Man tanya tadi. Sebenarnya tuan-tuan, dia bukan adat orang Arab kalau kita kata, tetapi dia sekadar tradisi orang kita. Kerana apa? Yang ini kita nak bincangkan tuan-tuan dan puan. Sebab kalau kita tengok dengan bagi duit pada anak-anak, contohlah anak-anak kalau kita kata anak-anak, ini adalah satu proses yang adakah dia bercanggah dengan agama, dengan syarak? Tak bercanggah. Kenapa tak bercanggah? Kerana asasnya kita memberikan kegembiraan pada orang lain. Itu satu yang dituntut dalam agama. Orang sedang sedih, kita hiburkan, itu adalah satu terapi bagi dia. Sudah tentu the power of money. Money is everything bagi mereka ini. Cuma jangan silap tuan-tuan. Money is not a king. Money is not a god. Jangan sampai kita tersilap didik memberi itu. Itulah yang terjadi pada ustazah katakan tadi. Ada yang budak-budak buka sampul depan yang si memberi tadi. RM3. Rumah banglo. RM3. Kadang-kadang macam ustazah kata itu kadang-kadang ni orang nikah kahwin Man. Saku punya besar yang tuan rumah ada pun. Yelah betul. Salam kau. Tengok kereta BMW Porsche turun kan. Sekali buka. Assalamualaikum je. Waalaikumsalam tu. Waalaikumsalam kan. Kelepek. RM5. Benda ni tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu balik kepada ustazah kata tadi. Lillahi ta'ala. Macam mana nak ajar dia? Macam mana nak ajar anak-anak kita menerima seadanya? 5 kupang pun duit, RM1 pun duit, yang dipandang bukan value. Pemberian itu, keikhlasan, sensitivity orang yang memberi, ingat pada kita. Itu yang penting. Tapi memang kita teruklah dulu Man, masa kita kecil. Kan? Kau ada tak dulu Man? Ada. Pergi ke rumah. Saya duduk rumah flat macam ni rumah kita ni. Daripada tingkat kita tahulah mana yang kedekut. Aduh. Kita tahu floor mana, pakcik mana muka kedekut. 20 sen je Ustaz. Betul kau pergi lagi tak? Tak ada lah. Beritahu kawan-kawan jangan pergi rumah ni 20 sen. 20 sen. Yang mahal tu RM2. Jadi itu maksudnya jangan sampai terkesan membawa kepada pengklasifikasian. Sebab tujuannya untuk meraihkan, memberi kegembiraan, silaturahim. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ini adalah terpuji sepatutnya kerana elemen sedekah memang agama menuntut. Elemen sedekah. Baik, sebab itu tuan-tuan dan puan rahimakumullah, jangan sampai ada keterpaksaan. Itu je. Kita ni orang Melayu, minta maaf, selalu silap. Yang sunat kita pulun, yang wajib
kita buat tak tahu. Orang bergaduh dalam dalil bab sunat. Orang tak bergaduh dalam yang wajib, yang haram-haram. Yang titik bengit ni itulah yang bergaduh sampai berpecah-pecah itu ni tuan-tuan. Berbalik kepada pokok. Jangan pula kerana angpau itu dijadikan sebagai suatu keterpaksaan. Sebab silap kita juga, kita mendidik asalnya mungkin orang tua dulu sekadar menggembirakan. Tapi we must educate our kid. Mesti educate dia orang. Aku bagi ni bukan nak menjahanamkan kau, bukan nak memudaratkan kau. Belajar menabung. Belajar menabung. Itu yang kita tengok. Anak nombor 3 berapa pula? Yang kecil sekali kan. Saya 4 orang anak. Man pun dah ada anak. Ustazah pun ada anak. Kita boleh tengok. Kadang dia orang, cara dia orang menabung tu. Tak apa. Cik simpan elok-elok. Maknanya di situ dah ada sikap yang terbaik. Menabung. Jadi antaranya kalau tak sampai peringkat sampai tidak menimbulkan hubungan baik, itu tak betul. Yang betul ialah mengikat silaturahim. Sebab itu kita ada konsep sedekah, kita ada konsep hadiah, kita ada konsep hibah, kita ada konsep zakat dan lain-lain. Hari ini PPZ depan mata tuan-tuan dan puan. Mana ada van, selalunya van jenazah hanya 11 orang ni. Tapi PPZ ni semenjak Ana dengan Iman lah, setahun dah Ustazah, kami dah bertahun-tahun dah. PPZ ni lah ada van terpaku je kat mana. Bukan kata dekat surau, bukan kata dekat taman, bahkan di pasar-pasar. Sebab nak bagi tahu orang kepentingan kita membersihkan harta itu. Jangan lupa, kita ini tak kena itu macam Mak kata tadi lah, rosak kereta, rosak itu, memang bab zakat. Kita tak pernah membersihkan harta kita. Balik-balik, pada dasarnya memang ia satu perkara yang mulia bagi duit pada anak-anak. Tetapi tuan-tuan dan puan, semua berdasar pada niat. Betulkan niat pemberi, niat menerima ni kita tak tahu. Sebab di budak-budak, itu saya katakan dia, didik mereka. Adibuni, didik mereka. Dan ada pepatah Arab kata, kamu berbuat baik dengan seseorang itu, kamu akan dapat menawan hati dia. Ini yang dibuat oleh golongan Kristian. Ini yang dibuat oleh golongan-golongan mereka-mereka yang menyebarkan agama mereka. Kadang-kadang dia menggunakan memberi makan. Berapa ramai tuan-tuan dan puan yang akhirnya memeluk agama yang mereka dakwahi. Bagaimana kita umat Islam? Jadi proses memberi itu adalah antara dakwah. Ajar anak-anak bahawasanya yes, Islam agama yang harmoni, Islam agama yang suka memberi. Itu antaranya. Matlamatnya supaya jangan dirosak kerana pemberian kita itu. Dan kalau nawa itu kita bukan pula menunjuk, ini pun satu bab juga. Sebesar-besar cek satu alam. Kan? Sepatutnya kita namakanlah dia dengan sedekah, duit raya atau amal, apa yang kita buat, jangan sampai ada niat riak dan menunjuk-nunjuk. Sebab semut hitam di waktu malam yang gelap gulita, mana kita nampak? Betul kan? Di atas batu hitam pula. Ini benda yang perlu kita jaga. Dan bagi orang yang memerlukan betul-betul keuangan sambut hari raya, contoh, bayangkan tuan-tuan, dia orang datang macam Man hari dulu lah, yang 2 kupang dia tak nak, dia pergi cari yang RM2 contoh. Maknanya dia memerlukan ketika itu. Orang bagi dia RM2, tuan-tuan dan puan. Kalaulah contoh seseorang tu anak orang yang betul-betul fakir miskin, tuan-tuan dan puan, niatkan sedekah. Jangan sekadar memberi. Kita dah tahu dah, dia ni anak yang terganggu, dia ni memang teruk, memang fakir betul. Bagi niat, pasang niat sedekah. Kerana dia memang fakir miskin. Yang kedua, kalau kita bagi angpau atau duit raya pada mak bapak sendiri ataupun pada teman-teman kita, anggap ini hadiah saya mak, ini hibah saya mak. Hibah ni apa? Kita memberi sesuatu dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. So kita jadikan dia hibah. Bagi kawan-kawan ke apa semua, ini hibah aku. Niatkan begitu. Kita semua kan tergantung pada niat setiap amalan. Dan melahirkan rasa kegembiraan pada penerimanya agar bertepatan dengan sarana agama sekaligus mengalirkan pahala pada yang si pemberi. So dia mengukuhkan silaturahim. So cuma jaga, elak meminta duit raya macam Man hari itu.
Selagi tak bagi, dia tunggu kita tak keluar rumah ni. Kan? Ada. Sebab kita kecil dulu gitu juga. Kadang-kadang kami datang bukan nak makan kuih raya, nak kuih raya je. Sampai cakap macam tu pun ada. Tak tahulah budak-budak TikTok ada. Tak ada. Korang tak ada dah kan? Lain clear kan? Dah cantik dah kan? So maknanya kita dah faham. Jangan sampai ada meminta-minta duit raya kerana dia menghilangkan kelebihan yang Allah nak bagi tadi. Dan yang terakhir, dapat duit raya, jangan pula pergi berjudi pula, main mesin kuda pula. Sekarang ni tak ada mesin kuda ni. Dalam handphone korang tu boleh berjudi. Jadi dapat duit sikit, konon-konon nak dapatkan menambah banyak, rupanya bukan nak cari berkat. Sebab itu apa yang agama larang bukan nak menyusahkan adik-adik. Oh, aku tak boleh lah, member aku yang non-Muslim boleh pula. Bukan maknanya kita tak boleh. Allah yang cipta kita, Allah lebih tahu. Sebab kalau hang buat benda tu, hang akan merosak diri hang dan juga masyarakat yang lain. Dan sebagai penutupnya, dunia ini ada satu perlumbaan. Maka bab kata lagu, hidup di bulan ini bagai satu perlumbaan. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah kan tenggelam di dalam jurang sengsara. Yang menang pula makin bahagia. Tak kira mengira cara apa, mencari dan mencari, terus mencari. Ternyata dan jelas yang lebih kuat akan menang. Yang lemah pula kan keciciran. Hati yang pada yang menang ialah ikhlas dan kehormatan. Walaupun jasadnya penuh kelusuan, apa saja yang dikejar-kejarkan, ini paling harus dia mengerti. Jangan sampai tamat riwayat nanti. Memang benar diri kita mesti menang, tapi ikhlaslah apa yang dipertaruhkan. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Hasrat semua manusia tiada banyak bezanya. Semuanya ingin menang saja. Tak kira terpijak kaki lawannya. Tak kira kerana di hati iri masih ada. Jangan sampai raya masih kekal dengan sifat-sifat mazmumah ya tuan-tuan. Bagi memberi kerana Allah, yang menerima kerana Allah. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah Ustaz. Saya lagu banyak tak ada yang saya dengar sampai sekarang ni, lagu yang dengarkanlah sepanjang malam aku berdoa, tu je lah yang sampai sekarang ni budak-budak TikTok tak habis-habis. Tapi okey kat lagu tu. Lagu tu power juga tu. Nanti kita buat parody Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita dah sampai penghujung dah ni. Dah tak sabar dah kan nak makan kambing masalah. Ustaz panjang-panjang pula, lepas tu singkat sikit. Ustazah jangan panjang-panjang nak Ustazah. Lapor dah ni. Kita bagi tahu terus je. Kau panjang lagi kan bila nak habis. Kan? Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita fikir balik, kenapa hidup kita ni sempit tuan-tuan. Saya selalulah Ustaz kadang-kadang kita fikir balik, kalau dulu dengan sekarang ni saya punya rezeki pun Allah dah tambah dah tuan-tuan. Kenapa rezeki kita sempit? Kenapa hidup kita ni sempit? Kenapa kehidupan kita ni sempit? Kan? Kita kena tanya, tepuk dada, tanya iman. Mungkin kita sedekah yang sedikit. Mungkin sedekah kita yang sedikit tuan-tuan. Ataupun bayar zakat itu sedikit. Elok-elok boleh bayar lebih daripada benda yang kita patut bayar, kita tak bayar. Bukan banyak pun nak kita minta tuan-tuan, sekadar 2.5%. 2.5% tak sampai 10% pun. Saya cuma nak share sikit lah tuan-tuan sebelum kita bagi kepada Ustazah untuk penutupan sekalian nanti. Saya cuma nak share sikit tuan-tuan dan puan, selama 10 tahun saya dengan PPZ, hampir 11 tahun. Saya kalau tuan-tuan tengok kehidupan saya dekat TV, ada sekejap naik, sekejap turun, kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada. Buka TV ada selalu, lepas tu tak ada pula, ada kan.
Sebenarnya saya tak kisah pun bab tu Ustaz. Sebab saya tak pernah fikir pun 11 tahun ni, saya ni naik ke, saya ni turun ke, saya tak kisah. Sebab bagi saya sama je. Stabil je. Kewangan saya Allah tambah tiap-tiap bulan tuan-tuan. Bukan tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan Allah tambah. Sebab apa? Dia punya kunci dia tuan-tuan, saya bayar zakat. Sumpah demi Allah saya cakap. Saya bayar zakat tiap-tiap bulan. Bukan tiap-tiap tahun Ustaz, tiap-tiap bulan. Sekarang ni dengan Amirul saya back in tiap-tiap bulan. Dalam handphone saya ni, Januari, Februari, Mac sampai Disember, bila saya bayar, saya potong. Bila saya bayar, saya potong. Amount yang saya bayar pula, bukanlah saya nak kata saya riak ke apa. Tapi saya nak bagi tahu, amount yang saya bayar tu tak munasabah. Saya bayar je. Sebab Amirul pun cakap, ada orang tu cakap, dia kata Amirul, dia beritahu Amirul lah, benda ni rahsia tuan-tuan. Matematik kita dengan matematik Allah tak sama tuan-tuan. Kadang-kadang kita keluar RM1, kita ingat duit kita dah habis. Tapi pasal keberkatan RM1 tu Allah tambah rezeki kita. Kalau bukan daripada duit pun daripada mana-mana. Kalau bawa motor 10 tahun tak pernah rosak, bawa kereta tak pernah jam tepi jalan macam Ustaz. Tak, saya betul kawan-kawan Ustaz lah, kawan Ustaz. Tak pernah. Tuan-tuan cuba fikir balik, sepanjang-panjang kita pergi kerja, pernah tak tayar kita pancit tengah-tengah jalan? Kalau tak pernah, tu ada keberkatan. Kalau kehidupan kita, rumah orang kadang-kadang atap bocor, ini bocor, sana rosak ni, kita tak pernah rasa benda tu. Keberkatan tuan-tuan. Saya cakap terang tuan-tuan, tiap-tiap bulan saya bayar zakat. Saya tak mengharapkan balasan apa-apa pun. Lillahi ta'ala sebenarnya. Lepas tu, bila saya dah bayar tu, jiwa saya tenang. Saya tak pernah berharap pun job datang hari-hari. Tak pernah. Tapi, biarlah kita tak kaya, tapi dia mencukupkan tuan-tuan. Jangan kita duit banyak, tapi melalaikan. Saya tak nak macam tu. Duit banyak, Allah bagi banyak. Sebenarnya bukan untuk kita jadi bersyukur. Lagi lalai. Sebab dah banyak. Mulalah kita fikir yang bukan-bukan. Duit dah banyak, duit tak tahu nak mana pergi, mulalah kita membazir tuan-tuan. Ya Allah, jauhkanlah benda tu. Jadi saya bersyukur sangat-sangat. Saya rasa macam untuk bulan ni saja, tuan-tuan, saya duduk rumah tak ada fikir apa tuan-tuan. Jom masuk. Saya pun macam nak kata glamour, tak ada lah glamour. Tapi Allah maintainkan saya tu. Lagi satu, Allah tambah lagi kewangan. Dan cara saya bersyukur je lah, saya belanja kawan-kawan, belanja anak. Macam contoh Ustaz kata tadi, kalau kita nak bagi hibah pada mak mertua ke, pada mak kita ke, tak perlu tu raya. Saya pantang, saya letak anak saya ni, anak saya besar dah tuan-tuan, umur 18 orang, umur 17 dengan umur 15, dah besar dah. Tapi pantang saya hantar, mesti saya ulur. Bila saya hantar, mesti ulur. Ulur pula RM50 tak main lah. Saya cakap terang, sekali ulur 300, 200. Mak motor saya kalau kata sehari seminggu tu 3 kali saya bagi 200, 300. Saya okey je. Saya tutup mata. Sebab apa? Saya fikir, saya bagi mak motor tu, saya rasa saya bagi mak saya dah. Walaupun anak saya tu, mak motor saya tak perlu pun basuh berak dia ke, makan dari sini nak suap ke, tak payah. Tapi saya lillahi ta'ala, saya ada duit, saya bagi je. Mak motor saya. Bini saya pun dia nak apa, cakap je, saya bagi bini saya. Betul saya cakap tuan-tuan dan puan, kalau saya tipu ni dalam surau ni, saya tak tahulah saya nak cakap apa. Tapi itulah, dengan keberkatan zakat tu, masa bulan Ramadan lah tuan-tuan, saya share sikit lah. Bulan Ramadan, boleh kata hari-hari buka puasa belanja kawan Ustaz. Makan bukan biasa, semua kawan-kawan semua makan kambing tuan. Kambing. Sekali makan 1 kilo RM70. Kena 2 kilo dah berapa. Tapi hari-hari saya belanja pun duit saya tak habis tuan-tuan. Tak pernah habis. Saya sampai macam, ya Allah, power betul ni zakat ni. Itu kita bagi zakat tak ikut pada berapa persen pun. Kalau ikut 2.5%, ini kalau dapat 100 boleh bayar RM2.5. Kalau tak ada, saya letak je terus, tutup mata. Ini pun niat saya ni, kalau macam ni lah rezeki Allah bagi kat saya, bulan depan nak tambah lagi. Nak top up Ustaz. Top up. Selagi boleh top up. Sebab apa? Inilah salah satu cara dia, kita transfer duit kita kepada sana, alam akhirat nanti. Ada duit dekat sini memang banyak tuan-tuan. Tapi bila dekat sana duit tak jadi apa dah. Amalan kita je. Apa yang kita bagi. Kadang-kadang sedekah ni terpulang pada kita. Sedekah ni orang datang tentang kita makan, orang abang OKU, akak OKU datang, kita bagi, itu sedekah. Kan? Itu boleh bagi hari-hari. Tapi cuba tuan-tuan
buat satu jadual tiap-tiap bulan, tolak je, tak kisah berapa, RM10, RM100, RM50 try. Dah yakin. Rezeki memang datang. Macam saya menang Maharaja Lawak Mega, saya tak fikir pun. Kan? Macam baru-baru ni viral, saya cakap biasa-biasa je Ustaz. Dengan saya simple-simple je. Biarlah kita pakai kereta lama ada 1,000 kenangan, daripada kita pakai kereta baru kena bayar 1,000 sebulan. Benda tu viral tu. Sampai berapa, kita tak minta, tapi Allah bantu tuan-tuan. Itu saya cakap dengan tuan-tuan, kadang-kadang rezeki kita ni kita tak boleh baca. Tapi itulah saya nak beritahu. Walau macam mana tinggi pun saya, macam mana rendah ke saya tak kisah. Yang penting kita biasa-biasakan hidup susah. Sebab senang tu tak kekal lama. Tuan-tuan Jadi untuk ustazah lah, saya ni cerita-cerita ni berapa nak job juga kadang-kadang. Bagi tahulah. Jakim tu banyak job tu. Kambing kan? Kambing dah bau ni. Kambing dah bau. Itulah. Itu je ustazah. Macam contoh puasa 6 ustazah. Ada orang buat puasa 6 untuk sambung pada Syawal ni lah. Kan? Macam saya ni bukan nak beritahu apalah. Saya lagi sehari je tinggal ustaz. Puasa 6 ni. Lagi sehari je tinggal. Bibir banyak kering dah ni. Kan? Tapi saya ni bukan kata buat puasa 6 je. Kadang-kadang saya sambung je Isnin Khamis. Saya nak puasa, saya puasa lah ustaz. Kan? InsyaAllah lah. Tapi itulah nak beritahu pada ustazah lah. Macam mana kalau ada tip-tip pada abang-abang kita, kakak-kakak kita, untuk kita hadapi cabaran. Sebab bila time puasa ni ramai-ramai, kita tak rasa tuan-tuan. Puasa Ramadan tu ramai-ramai sebulan relax je. Tapi ya Allah, puasa 6 ni pantang bangun je, lepas je subuh lapar dia lain macam. Teh tarik, aduh, memanggil-manggil. Kambing masalah dah bau-bau. Itu baru pukul berapa? Pukul 10 dah tak tahan dah. Nak menunggu sampai maghrib. Jawabnya tengah hari. Kita sorulah. Besok gantilah. Besok ganti terlepas Syawal. Jadi macam mana ustazah kita nak mempertahankan iman kita tu, yang sebulan tu sebenarnya 6 hari tu sekejap je ustaz. Tapi itulah pahala dia untuk kita kumpul setahun puasa tu. Nampak macam simple je 6 hari, tapi dugaan dia tu lagi besar. Jadi ustazah kalau boleh ringkas je lah ustazah. Tak payahlah panjang-panjang sangat. Ramai dah lapar, bukan saya. Ramai dah lapar dah ni. Baik, subhanallah, alhamdulillah, baik tuan-tuan sekalian, saya rasa saya buat urusan falsafah terus. Saya tak nak menjawab panjang tentang tips, sebab saya nak bawa satu poin saja. Kita boleh buat, kita boleh ambil bukan setakat puasa 6, tapi seluruh ibadah, seluruh kehidupan, setiap nafas kita, semua lillahi ta'ala. Tuan-tuan muslimat sekalian, subhanallah. Macam mana, bukan saja puasa 6, macam mana dengan ibadah fardu? Kita sebut ya, kita keluarkan duit, dia ada beberapa bahagian. Yang fardu itu zakat, yang sunat itu sedekah, infak, wakaf. Kesemuanya perlu kita tunaikan. Kesemuanya usaha untuk kita buat yang sehabis baik. Sebab itu macam mana? Ada masa iman kita naik, kita buat yang terbaik, nak buat yang lebih lagi. Ada masa iman kita makin turun, kita rasa lemah, kita makin leka dengan dunia. Sebab itu, satu benda yang saya pesan diri saya dan juga semua, kita kena ingat ini satu benda. Kita dekat dunia ini, hatta kita berdiri, kita kelip mata, kita bernafas, nadi kita berdenyut, jantung kita berdetak, semua kerana Allah. Dalam satu saat, ketika mana kita hidup ini kerana Allah, sebab Allah izin. Tapi kalaulah satu saat Allah lepaskan kita, Allah tinggalkan kita, kita takut kita hidup dalam keadaan kesesatan. Kita hidup dalam keadaan kita menuju kepada jalan yang tidak lurus. Sebab itu untuk khulasah kesimpulan forum kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian, subhanallah, rasalah bahawa kita ini sangat-sangat memerlukan Allah dalam hidup kita. Rasalah bahawa kita ini hamba yang sungguh-sungguh. Saya suka pesan pada mana-mana klien yang bila datang pada saya rujuk masalah-masalah tertentu, saya suka sebut ini. Bila kita ada masalah, tuan-puan pun sekalian yang mungkin ada masalah, sedang berhadapan dengan masalah, saya suka sebut ini. Bila masalah datang pada kita, rasalah sungguh-sungguh, ya Allah kami lemah ya Allah, ya Allah kami tak bermana ya Allah, ya Allah kami tak berdaya ya Allah. Rupa-rupanya perasaan-perasaan itu sangat bagus untuk kita makin kembali dan kuat hanya pada Allah.
Bila 3 kali kita rasa kita lemah, kita akan merasakan bahawa yang kuat, yang kuasa itu hanya Allah. Sebab itu saya suka bila Man sebut tadi, Iblis bukanlah tidak berilmu. Sebab itu Syekh Fadil Al-Jalaini sebut apa? Orang yang berilmu dan orang yang beradab itu, daripada 2 tadi, orang yang beradab itu lebih disanjungi oleh Syekh. Sebab orang yang berilmu, ilmu ini banyak. Orang yang berilmu boleh jadi sombong, orang yang berilmu boleh jadi bongkak. Sebab itu bila kita nak sebut kesimpulan ini, subhanallah, rasalah, ya Allah, hidup kami, mati kami hanya kerana-Mu, ya Allah. Selalu saya titipkan doa ini tuan-puan lepas habis daripada salat. Cakap dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. Ya Allah, aku serahkan hatiku, jiwaku, diriku, urusanku, kehidupanku hanya kepada-Mu, ya Allah. Ratiblah, doalah, ucapkan seringkali pada Allah. Supaya bila kita dalam keadaan itu, tuan-puan, kita akan rasa, ya Allah, kami memang tak berdaya, ya Allah. Ada satu tahap kita ini manusia, kita akan terduduk sungguh-sungguh. Dan ketika itu kita akan tahu bahawa ketika ini, saat ini, kekuatan kita hanya Allah. Sebab itu subhanallah tuan-puan, kalau saya nak ceritakan banyak kisah-kisah realiti yang berlaku tentang kebergantungan dengan Allah, baik sangka dengan Allah, ini sangat banyak sebenarnya. Tapi bila kita nak tutup ini, tuan-puan, percayalah, serah total kepada Allah. Jangan pernah kita ragu-ragu dengan apa yang Allah bagi. Jangan pernah kita ragu-ragu dengan apa yang sedang kita lalui. Serah semua kepada Allah. Sebab apa? Kita tahu yang terbaik itu datangnya daripada Allah. Tak kisahlah yang terbaik daripada sudut nikmat, terbaik daripada sudut rezeki, dan juga terbaik daripada sudut kita sebut musibah. Kenapa saya kata musibah itu boleh jadi terbaik? Datangnya daripada Allah, pastilah itu yang terbaik untuk kita. Ada orang yang dia terdidik bila diterima musibah. Ada orang yang dia berubah bila dapat musibah. Dia makin dekat dengan Allah. Sebab itu ulama kata, musibah yang terbesar bukanlah musibah engkau hilang harta, bukanlah musibah engkau hilang kesihatan, bukanlah musibah kematian anak bini dan keluarga, tapi musibah yang terbesar bila mana satu perkara, nikmat datang pada kita, musibah datang pada kita, menjauhkan kita dari Allah. Sebab itu nasihat sama-sama, serah balik jiwa kita, diri kita pada Allah. Moga bila kita serah balik pada Allah, Allah pimpin jiwa kita, diri kita pada jalan yang benar. Sebab itu moga-moga Nabi ajar pada kita doa, banyak doa, antaranya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Minta, ya Allah, tetapkan hati kami, ya Allah. Jangan engkau pernah tinggalkan kami, ya Allah. Sebab itu subhanallah, banyak minta doa pada Allah. Dan untuk menutup tuan-puan sekalian, satu perkara lagi yang saya nak panjang-panjangkan, moga-moga amalan ini untuk amalan kita bersama. Ulama kata nak doa itu jadi doa yang mustajab. Sebab tadi kita sebut kan, kita nak Allah pimpin kita, kita minta doa pada Allah. Kita nak jadikan doa tadi mustajab. Satu benda ini jangan pernah tinggal, pegang sangat-sangat, amalkan bersama, doakan untuk orang lain. Ulama kata antara-antaranya nak jadikan doa itu doa mustajab, selitkan doa kebaikan untuk orang lain. Sebab apa? Nabi kata ada satu malaikat khas yang akan mendoakan apa yang kita doakan untuk orang tadi pada diri kita. Kita nampak orang susah, ya Allah, berikan kemudahan pada dia, ya Allah. Malaikat doa, ya Allah, berikan kemudahan untuk kita, ya Allah. Sebab itu jangan pernah kedekut untuk berdoa, pertama. Yang kedua, jangan pernah berkira-kira dengan Allah. Yang ketiga, jangan pernah buruk sangka dengan Allah. Jaga ini sangat-sangat tuan-tuan. Sebab apa yang pernah saya lalui, yang saya jumpa klien, bila dia buruk sangka pada Allah, akhirnya bukan setakat masalah akidah, dan akhirnya akan jadi masalah mental, ya? Mental health issue dan sebagainya. Sebab itu, jangan pernah buruk sangka pada Allah. Perbincangan banyak, panjang, tapi untuk masa singkat ini cukup ini dulu. Jangan pernah buruk sangka dengan Allah, baik sangka dengan Allah, serah total pada Allah, jangan pernah ragu-ragu. Wallahu a'lam. Saya serah balik. Terima kasih. Terima kasih Ustazah, terima kasih Ustaz Ihai, terima kasih tuan-tuan dan puan, terima kasih Sarah di hati. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita hari kat sini bukan pasal kita nak tuan-tuan, tapi Allah dah tentukan dah kita hari pagi-pagi
Orang nak seronok dekat rumah tidur tengok TV, kita dipilih oleh Allah kan. Alhamdulillah hati kita digerakkan tuan-tuan. Bukannya suka-suka je kita datang, adik-adik datang apa semua, tak. Jadi ingat tuan-tuan, kehidupan kita ni kita perlu berjalan, jangan berlari. Sebab hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Hidup kita ada 3 hari tuan-tuan. Hari yang pertama hari apa? Hari semalam yang kita tak boleh ulang walaupun sesaat. Hari kedua, hari esok yang belum tentu lagi kita boleh capai tuan-tuan. Kita cuma ada hari yang ketiga, iaitu hari ini dan saat ini. Kita perbaiki kesalahan, dosa-dosa kita yang semalam. Dan kita bawalah bekalan untuk hari esok. Tuan-tuan dan puan, sekadar itu sajalah saya ingat renungan kita bersama tuan-tuan. Alhamdulillah saya pun rasa ilmu yang kita dapat hari ini kita boleh share dalam grup-grup kita. Sebab apa? Sebab kalau saya ada RM1, ustaz ada RM1, kalau kita bertukar, masing-masing tetap ada RM1 tuan-tuan. Saya ada RM1, ustaz RM1, tukar, tetap ada RM1. Tapi kalau kami ada satu ilmu, ustaz ada satu ilmu, ustazah ada satu ilmu, bertukar dengan tuan-tuan ada satu ilmu. Bila kita bertukar, masing-masing dapat 4 ilmu tuan-tuan. Jadi kalau boleh sampaikanlah kepada mereka yang tak ada pada sini. Yang pentingnya tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak kerana memberikan perhatian kepada kami. Sedikit ruang dan waktu ini untuk sama-sama kita mencari keredaan Allah. Sebab apa? Ini adalah orang kata taman-taman syurga Allah. Saya nak on the way sini tadi, saya niat lillahi ta'ala. Kalau apa jadi tengah jalan tu, saya harap-harap saya mati syahid. Itu je lah. Sebab kerana Allah kita buat kerja, Ustaz. Alhamdulillah. Itu je lah. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis kita. Kalau dulu arwah Abang Boceh, kita dah ada pengganti, Ustaz. Abang Boceh. Abang Boceh punya pengganti. Abang Boceh. Silakan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih ucapkan kepada mereka kita, saudara Mat dan juga Mek dan juga Ustaz Ilhai dan juga Ustaz Ahmad Melayu. 2 jam, Ustaz. Terima kasih banyak diucapkan atas perkongsian yang diberikan kepada kita pada hari ini. InsyaAllah semoga ianya bermanfaat dan dapat kita sama-sama amalkan, insyaAllah. Jadi sebelum itu, Sarah hari ini ada buat jamuan raya sebenarnya, jamuan Aidilfitri. Jadi saya menjemput okey, kalau ada yang nak ulang balik apa yang forum kita hari ini dan nak dengar balik, boleh sama-sama lihat di grup Surau Putrajaya. Jadi boleh juga like, share dan komen di situ. Dan juga boleh berkongsi di media-media sosial. Jadi hari ini Sarah ada sediakan jamuan raya khas untuk hari raya yang mana dah 2 tahun juga kita tak dapat nak buat. Alhamdulillah hari ini kita dapat buat. Jadi kita berkongsi rezeki dengan komuniti, dengan hanya kita. Jadi kita menjemput para hadirin dan juga tetamu kita untuk bersama-sama menjamu selera di luar. Jadi insyaAllah semoga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa hari ini solat zuhur masih diteruskan berjemaah. Itulah, takut terlupa mereka. Jadi sama-sama kita berada di luar, silaturahim juga di luar. InsyaAllah. Jadi sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.